Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak tanyalah, awak selesa ke dengan keadaan awak sekarang? InsyaAllah selesa. Awak kat mana, kat bilik ke? Tak, saya dekat ruang tamu. Sebab saya guna laptop, hotspot. Kalau dekat bilik saya, hotspot dia tak kuat sangat. So, saya kena duduk kat luar. Oh, faham. Taklah, kita kena cari line yang betul-betul kuat kan. Ni jadi line internet sekarang okey lah. InsyaAllah Okey okey. lah, tak ada problem InsyaAllah Ada okey. duduk kat ruang tamu kan. Cuma macam, Jadi cuma macam tak selesa sikit sebab ada lalat. ada lalat. Aduh. Kenapa ada lalat tu? Masih dekat dengan dapur tu. Aduh. Sudah makan ke belum? Ada lalat makan tu. Dah makan ke belum? Tak, saya puasa. Tu dah. Tadi sahur kan? Sahur. Okey, baiklah. Jadi saya mulakanlah sesi kita pada hari ini dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, baik. Nama saya Husna Aida binti Hasri. Boleh panggil Cik Husna. Okey. Jadi saya akan sudah awak pada hari ini. Jadi saya pun nak awak kenalkan diri awak jugalah. Saya pun nak kenal awak juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Siti Halimah binti Abdul Rahman. Saya berumur 22 tahun. Saya sedang belajar di UUM Kedah. Asal Johor. Okay. Dok Johor ni. JDT, okey. So, saya panggil awak Ima lah. Ima Boleh? Ima, apa tu, belajar dekat UUM. Ima anak, ada berapa adik-beradik? Anak berapa? Saya anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Saya ada 2 kakak, 2 abang dengan seorang adik lelaki. Oh, dia anak kelima. Okey. Jadi saya nak tanyalah, sebelum ni Ima ada tak pernah join mana-mana sesi counselling? Atau sesi counselling secara individu ataupun secara kelompok? Ada pernah tak terlibat dengan Pernah. Tapi itu sesi counselling individu tak pernah lagi. So, ni first time. So, macam takut sikit. Sebab tak pernah lah. Tak pernah lah terlibat dengan sesi itu. Okay. Jadi pernah terlibat dengan kelompok kan? Sesi kelompok? Pernah. Sesi kelompok dah pernah. Jadi apa yang Ima faham pasal counselling? Sedikit lah apa yang Ima faham pasal counselling. Okay, sebelum Ima pernah attend sesi counselling kelompok dulu tu, Ima ingat macam counselor ni kita kena datang time kita ada jumpa masalah je. Kalau macam masalah cik counselor, lepas tu dia yang akan selesaikan masalah kita. Tapi bila Ima dah join yang sesi kelompok tu, sebenarnya tak semestinya kena ada masalah. Macam kalau kita nak share perasaan pun macam boleh. Lepas tu kaunselor tu punya bukanlah yang akan tolong kita selesaikan masalah. Dia cuma macam bantu bagi macam idea ke cara penyelesaian macam tu. Jadi nampaklah Ima faham pasal apa tu counselling ni. Nampaklah sedikit faham tu. Okey lah. Jadi kita cerita sedikit lah pasal counselling ni. Jadi sesi counselling ni dia boleh buat secara kumpulan ataupun secara individu. Okay, macam kita ni kita buat secara individu lah. Jadi dia lebih orang kata ada privacy lah sebab antara kita dua je kan. Lepas tu peranan saya adalah sebagai kaunselor dalam sesi counselling ni. Lepas tu Ima sebagai klien saya dan saya bertanggungjawab untuk bantu dan membimbing Ima dalam menyelesaikan masalah yang Ima kongsikan lah. Tapi saya nak bagi tahu semua keputusan yang dalam sesi ni adalah tertakluk pada Ima. Jadi
Jadi apa-apa pun Ima jangan ikut keputusan kaunselor lah. Ima kena follow Ima punya keputusan. Dan untuk makluman Ima juga, sesi kaunseling ni dia ada etika kerahsiaan. Dia macam peraturan lah dalam setiap sesi. Apa tu, etika kerahsiaan ni di mana apa yang Ima kongsikan wajib disimpan sebagai rahsia oleh kaunselor. Jadi kalau jadi Ima jangan risaulah kalau nak cerita apa aja pun boleh. Jangan risau. Okay. Masalah yang Ima cerita tu kaunselor tak boleh kongsikan dekat siapa-siapa pun sebab itu adalah etika. Okay? Okay. Faham? Faham? Okay. Kalau masalah yang Ima kongsikan tu boleh mendatangkan kemudaratan kepada Ima, jadi saya bertanggungjawab lah untuk beritahu kepada pihak yang berkenaan sebab takut benda tu boleh mendatangkan risiko atau berbahaya. Macam contoh kalau Ima ataupun klien tu nak bunuh diri ke apa dan sebagainya, jadi saya terpaksa beritahu kepada pihak yang berkenaan. Okay, lepas tu Ima juga berhak beritahu kalau Ima rasa tak selesa dengan sesi yang kita buat ni, dan sesi akan berjalan selama 5 atau 6 sesi, terpulang kepada Ima. Kalau nak lagi panjang pun tak kisah. Okay, kalau tak nak sambung pun lepas tu itu semua terpulang pada Ima. Okay? Okay. Faham kan? Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut lah, saya nak tahu matlamat ataupun apa masalah yang Ima nak kongsi dengan saya. Okay, sekarang ni kan kita kan belajar online. So macam benda tu macam susah sikit. Lepas tu terutama lagi bila nak buat assignment. Macam saya ada kawan-kawan yang rapat lah, tapi taklah, saya kawan banyak assignment yang saya buat tu kena dengan kawan rapat sebab kami sekelas. So problem dia macam dia tu jenis macam tak buat kerja. Lepas tu kalau dia buat pun macam sekadar buat, dia macam tak buat betul-betul. Dia macam kena paksa baru macam kita kena macam suruh dia buat banyak kali. So susah lah. Jadi Ima ada masalah dengan kawan-kawan, dengan kawan rapat yang susah nak buat assignment. Betul. Dia suka tangguh ke ataupun dia macam mana? Dia ada hal lain banyak ke? Tak. Dia suka tangguh satu, padahal dia tak adalah macam, saya tak tahu, maybe sebab sifat dia suka main game. Lepas tu dia macam utamakan game dia. So bila ada assignment, kadang due date dah dekat pun macam saya kena remind dia hari-hari. Tak adalah hari-hari, tapi saya kena kerap lah remind dia. Macam kalau due date dah dekat, saya kena tanya dia sebab kerja kumpulan kan. So nanti takut efek markah apa semua. Okay, macam kawan lain kan, selain daripada Ima, kawan yang lain, ada tak tegur dia juga? Ke macam mana? Ada, tapi diorang pun macam dah malas nak ingatkan sebab fikir kawan kan, nanti kan takut terasa ke apa. Lepas tu lepas tu kawan yang lain macam mengharapkan saya untuk tegur, tapi saya macam okey je nak tegur, tapi kalau dah hari-hari macam fed up lah kan. Faham. Jadi kawan-kawan lain adalah menegur, tapi dia pun dah macam lali kan. Sebab dia macam tegur ke tak tegur, lantak lah kan. Okay. Dia ada tak Ima macam tanya dia apa masalah dia? Takkan dia tak buat kerja sebab dia main game? Ada tak masalah dia selain daripada dia suka main game? Dulu pernah lah, tapi macam dah lama-lama macam tak tanya. Dulu saya pernah tanya, kau apa hal macam buat kerja lambat kan? Macam kesian lah, macam ahli lain nak compilekan assignment kan. Lepas tu hari tu dia cakap,
dia gaduh dengan boyfriend dia sebab boyfriend dia ada perempuan lain. Lepas tu saya macam, Oh. lepas tu saya tak tahulah tu alasan dia ke apa, tapi nampaklah dia buat status macam orang tengah broken. Tapi benda tu macam tak adalah, takkanlah setiap hari, takkanlah setiap masa kan dia nak fikir pasal boyfriend dia. Saya tak tahulah, saya tak pernah ada situasi tu. Betul-betul. Sebab kalau dia ada tanggungjawab, mesti dia fikir pasal tanggungjawab dia dulu berbanding dengan hubungan dia kan. Hubungan adalah satu benda yang lain. Lepas tu dia punya tanggungjawab pun dia kena fikirkan juga. Okay. Dalam apa tu, kan dia lambat buat assignment, dia selalu tangguh. Macam kalau kerja-kerja lain, macam kerja individu pun dia selalu tangguh ke? Dia okey gitu. Sebab kalau individu dia lain pula kan. Tak sure lah, tapi saya perasan macam tak tentu juga. Kadang ada je dia buat awal, tapi kadang ada je dia buat lambat. Ataupun dia jenis tak kisah aku. Saya tak pastilah. Okay. Dia macam kelas, ada tak dia masuk? Ke dia ada yang dia tak masuk, ada yang dia buat hal? Ke dia okey kelas? Dia biasa dia masuk je lah. Cuma kadang lambat tu biasalah, tapi biasa dia masuk je, Dia tak adalah on time. Melainkan kalau macam dia betul-betul ada hal, dia akan bagi tahu kita orang lah, oh hari ni aku tak dapat datang, aku ada nak pergi hospital ke, ada nak pergi keluar ke. Tapi biasa dia datang lah kelas. Okay. Selalunya orang yang suka tangguh ni, dia mungkin dia rasa benda tu tak penting bagi dia. Macam ada lagi benda penting yang dia nak kena buat. Ada orang yang dia macam tu. Jadi mungkin lah lepas ni Ima boleh tegur dia macam mungkin memang dia susah nak ditegur kan. Tapi mungkin dia perlukan bantuan daripada kawan-kawan dia. Sebab dia pun dia jenis yang suka tangguh kan. Tapi bila kawan dah tegur, mungkin dia akan jadi lagi okay tak apa, aku kena buat, kawan aku dah tegur ni, macam tu. Jadi bagi pendapat saya lah. Okay, tapi kalau macam Ima sendiri, Ima rasa apa tindakan yang Ima patut buat? Patut buat apa tindakan Ima? Kalau tak tahulah, saya pun macam dah lali dah. Tapi saya rasa saya kena macam ajak dia buat kerja sesama ke. Mungkin kita boleh macam dekat dalam grup WhatsApp macam tentukan macam contoh saya buat macam okay, setiap hari Isnin pukul 10 malam kita kena buat assignment. At least setengah jam pun okay. At least ada sikit biar macam nampaklah progress tu. Tapi saya tak tahulah benda tu akan berjalan ke tak. Sebab kadang-kadang dia pun macam dia tu okay je sebenarnya. Cuma bab assignment je lah macam problem sikit. faham. Betul lah tu, Ima boleh bantu dia macam tolong dia buat discussion ke kan. Macam discuss okay, kita kena kita ada assignment ni je lah, kita bincang pasal assignment ni kan. Bagi dia rasa macam okay, aku boleh lah aku buat. At least dia buat sehari setengah jam tu pun okay dah. Nanti dia boleh lah, lama-lama orang cakap lama-lama akan siap juga kan. At least sebab biasalah manusia ni dia tak sempurna kan. Ada manusia yang mungkin dia suka siapkan awal dan tak apa. Tapi ada juga orang yang dia macam tak penting pun benda ni. Tapi kalau dia dah menyusahkan macam banyak pihak, sebab kalau dia seorang tak apa, individu kan, betul. itu dia lah. Tapi kalau itu kerja kumpulan mestilah kena sama-sama kan. Dah lah nak makan sama-sama, betul tak? Betul. Jadi kalau kalau kerja kumpulan mungkin kena bantu dia lah. Kalau dah kumpulan sekali dengan dia kan, tak boleh buat apalah. Dah tegur pun dia dah tak dengar. Jadi mungkin cara jalan yang terbaik tu yang Ima bagi cadangan tu dah okey dah. Tapi bagi saya lah. Tapi Cik Husna rasa benda tu akan berjalan ke? Macam dia, macam mana penerimaan dia? Saya takut macam dia salah faham. Takut macam dia rasa macam dia ni kenapa tiba-tiba nak ada macam hari formal untuk buat assignment. Sebab zaman ni kita orang macam dekat group macam bising cakap macam benda yang tak ada assignment pun.
Faham. Okay, bagi saya lah, dia tak akan rasa macam apa, annoyed ke apa lah dengan benda tu. Okay, mungkin boleh explain dekat dia, cakap dekat dia elok-elok kan dah, sebab kita nak markah ni sama-sama, jadi kita kena buat kerja ni sama-sama. Bukannya nak apa tu, nak suruh-suruh, nak paksa-paksa suruh siapkan, tapi kita sendiri pun ada kerja lain. Lepas tu mungkin siapkan awal tu boleh tengok apa kesalahan lagi kan, daripada hantar last minute kan. Boleh sama-sama, macam tu lah. Explain dekat dia, insyaAllah dia faham kot. InsyaAllah. Okay. Faham. Dia tak rasa pun macam benda tu satu benda yang boleh buatkan dia rasa macam sebab kalau kawan rapat, kita boleh je nak sembang kan, sembang elok dengan dia, tanya dia. Kalau mungkin orang kita tak kenal, then itu jadi benda yang susah lah, sebab dah kita tak kenal, lepas tu kita nak tegur dia, assignment dia pula kan, tu susah. Ini dah kawan kan, nanti pun try lah bincang dengan kan kawan mesti ada kawan-kawan yang lain kan, bincang dengan kawan-kawan yang lain tu, cakap kita kena tegur dia ni lah, tu pasal assignment dia selalu buat lambat, kita tegur dia weh, sama-sama lah tolong dia, macam tu. Komplot lah sama-sama kan, bagi rasa macam tak, bukan kita seorang je terlibat, macam tu. Faham, okay. Lepas tu dah ada tindakan ni, lepas tu ada tak matlamat lepas habis sesi ni, ada tak macam rasa nak buat apa dengan dia? Saya rasa mungkin saya akan try untuk buat apa idea yang tadi tu, yang ada buat discussion dekat group WhatsApp tu, macam setiap hari macam saya bagi jadual lah. Tak ada bagi jadual, macam at least sehari dalam seminggu tu buat kerja. Macam tu lah. Macam Ima sendiri, Ima jenis yang suka tangguh ke tak? Macam saya, biasa-biasa. Saya biasa-biasa je. Tapi saya tak adalah macam bila buat saya kalau assignment group, saya akan macam dahulukan sebab saya tahu group. Kalau individu at least saya seorang je. Tapi kalau group saya try untuk buat awal. Tapi kadang ada je macam terlewat sikit. Dari pun kerja group kita dah bahagi tau. Jadi dia jadi kurang beban sikit, betul tak? Betul. Berbanding kerja individu. Selalunya dapat 10 muka surat, seorang 2 muka surat, macam tu je kan. Kalau individu 10 muka surat, kita seorang nak kena siapkan. Betul. Itu dia. Payah. Tapi itulah cabaran sebagai seorang pelajar kan. Lagi-lagi sekarang ni online lagi lah. Betul. Tu lagi susah nak berkomunikasi dengan diorang. Takut macam, sebab online kan takut diorang salah faham. At least kalau macam face to face macam kita dapat tengok muka dia, macam dapat explain betul-betul. Okay. Jadi Ima saya pun dah tahu apa tindakan dan matlamat Ima. Saya pun dah rasa matlamat dengan tindakan yang Ima buat tu InsyaAllah akan berkesan InsyaAllah. Okay. Jadi nanti try lah buat dekat kawan tu, dan tengoklah macam mana dia punya reaksi, ataupun ada apa tu, dia buat tak, dia ikut tak discussion tu, macam tu. Okay. Saya pun rasa masa macam menceburui kita sekarang ni. Jadi kita pun macam dah nak sampai ke penamatan lah. Jadi saya nak tanyalah, apa perasaan Ima lepas dah kongsi sedikit masalah dengan saya? Saya rasa macam sedikit lega, dan saya rasa macam lega, lepas tu rasa macam yakin untuk buat tindakan tu. Sebab selama ni saya macam terfikir sendiri, macam saya tak tahu nak tanya siapa. So saya rasa mungkin saya patut teruskan untuk buat benda tu. Okay. Saya pun seronok dengar. Alhamdulillah. Nanti boleh kongsi masalah hari ni. Okay. Jadi saya nak buat rumusan sedikit lah. Okay. Pasal sesi kita pada hari ni. Jadi Ima dah kongsi masalah Ima pasal kawan rapat yang suka tangguh-tangguhkan kerja, buat kerja assignment lambat. Okay. Jadi isu ni pasal kawan lah. Kita nak tegur pun dia kawan kita kan. Macam tu.
Jadi tapi Ima pun dah nampak tindakan dan matlamat yang Ima nak buat lepas sesi ni. Jadi kita bolehlah lepas ni Ima buat apa yang dah dirancang tu, nanti kita tengok macam mana. Okay, jadi saya nak cakap lah terima kasih sebab sudi pilih saya, pilih Husna jadi kaunselor Ima pada hari ini. Nanti insyaAllah kalau ada sesi kedua ataupun yang seterusnya, Ima boleh tetapkan tarikh lah bila kita nak buat sesi yang seterusnya. Saya juga nak maklumkan yang sesi kita pada hari ini saya ada record sebab tapi untuk rujukan antara kita dua sahaja, dan saya harap kita boleh jagalah etika kerahsiaan kita masing-masing. Dan okay, terima kasih dan stay safe. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.